Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak tuan rumah Syekh Maulana Afifuddin Al-Jailani ingin mengucapkan kepada hadirin hadirat ahlan wa sahlan di majlis yang penuh dengan barakah bersempena dengan Eid Al-Fitr atau Eid di bulan Syawal ini, untuk kita bersama-sama bermuhasabah melalui majlis ini akan amalan atau ibadah yang kita sudah lakukan selama bulan Ramadan, untuk kita mengambil iktibar pada majlis pada malam hari ini, apa yang sepatutnya kita buat di bulan Syawal dan seterusnya sampai Ramadan yang akan datang insyaAllah. Hadir bersama kita selain daripada tuan rumah sendiri adalah Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Rahman As-Sa'di daripada negeri Iraq. Beliau dahulu merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kemudian menyambung pengajarannya di Jordan di Universiti Al-Ulum Al-Islamiyah di Jordan. Hingga hari ini beliau adalah pensyarah tetap di sana dan datang ke negeri Malaysia ini dalam cuti sekolah atau universiti di sana, dan bersama-sama hadir dengan kita pada malam hari ini adalah untuk berkongsi ilmu. Mohon kita semua dapat membuka telinga hati kita untuk mendengarkan mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Abdul Razak As-Sa'di. InsyaAllah beliau akan menyampaikan dalam bahasa Arab dan akan diterjemahkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا نقدم الشكر والثناء لفضيلة أخي سماحة الشيخ عفيف الدين الجيلاني الذي جمعنا في داره بهذه الوجوه المباركة الطيبة المنورة بتقوى الله وحب الصالحين، فنشكره وندعو له بالتوفيق والسداد والبركة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فهو يجمعنا الآن على تقوى الله وعلى محبة الله ورسوله، فجزاه الله خير الجزاء. Setelah memuji kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah serta keluarga dan para sahabat serta para tabi'in, Syekh Abdul Razak menyampaikan bahwasanya daripada pihak kami ingin merafakkan kesyukuran dan terima kasih serta pujian kepada Syekh Afifuddin Al-Jailani yang menjadi sebab kepada perhimpunan kita pada malam hari ini di rumahnya bersama dengan wajah-wajah yang dipenuhi dengan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kepada para as-salihin. Dengan demikian kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya menganugerahkan kepada Syekh Afifuddin al-barakah dan juga at-taufiq, dan ucapan terima kasih kerana dikatakan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada seseorang manusia maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucap terima kasih kepada beliau karena beliau yang menjadi sebab kepada perhimpunan ini dengan dasar ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepadanya. ونحن لا نستغرب من فضيلة الشيخ السيد عفيف الدين الجيلاني أن يجمعنا هذا الجمع المبارك، فهو سليل الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ورضي عنه. والشيخ عبد القادر الجيلاني
من أولاد وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم خيار من خيار أكرمهم الله بهذا النسب المبارك الذي حملهم مسؤولية توجيه الناس وإكرام الناس وتوعية الناس، وهذا فضل من الله عليهم كبير، لأن الله قال لجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك كبيرا. فالذرية تتبع صلاح الجد، والله تعالى أكرم الذرية بصلاح الآباء، كما قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. Kami tidak merasa hairan kepada Syekh Afifuddin yang menjadi sebab kepada perhimpunan ini, disebabkan oleh kerana beliau adalah merupakan keturunan daripada silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Moga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah merupakan zuriyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ini adalah merupakan keturunan yang baik daripada orang-orang yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dalam nasab, di mana di dalam kemuliaan nasab itu adalah terkandung satu tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah dan petunjuk kepada manusia, sebagaimana yang demikian itu adalah merupakan tugasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nisbah nasab itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang sangat wajar dan jelas, bila mana daripada keturunan itu melakukan perhimpunan-perhimpunan seumpama ini untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan penyedaran kepada manusia. Ini semua adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada datuk mereka, yakni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya adalah sungguh anugerah Allah untuk engkau wahai Muhammad adalah sangat besar dan sangat agung. Keagungan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah adalah akan berpindah kepada anak keturunan dan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana zuriyah itu akan mengikut kebaikan datuk dan nenek moyangnya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: wa kana abuhuma salihah, dan sungguh kedua sungguh ayah kepada kedua anak yatim itu adalah orang yang saleh. Maka dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalehan orang tua juga kepada anak dan keturunannya. أكرم الله المسلمين هذا العام بشهر رمضان، ونحن والحضور الكرام منهم أكرمنا الله بصيام وقيام شهر رمضان، وندعو الله تعالى أن يكون صيامنا وأن يكون قيامنا محتسبين به ومبتغين به وجه الله. وانتهى رمضان، صمنا وصلينا وقرأنا القرآن، وكل واحد منكم فعل هذا، ودعونا الله تعالى وصلينا التراويح وقيام الليل، والموسر تصدق على الفقراء، وكلها أعمال حسنة يضاعف الله فيها الثواب. وانتهى الآن رمضان، فهل انتهت العبادة بانتهاء رمضان أو تبقى العبادة مستمرة بعد شهر رمضان؟ هذا ما نريد أن نتذاكر به. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan. Kita semua adalah sebahagian daripada kaum muslimin yang mendapat anugerah tersebut.
kita berpuasa dan kita beribadah di bulan Ramadan. Yang kita berharap mudah-mudahan amal ibadah puasa dan salat kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan juga apa yang kita lakukan itu daripada amalan ibadah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berakhir dan kita semua sepanjang bulan Ramadan sudah pun berpuasa, salat, membaca Al-Quran, berdoa, bertarawih, qiyamul lail. Yang mampu di antara kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah amal-amal baik yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Akan tetapi adakah berakhirnya bulan Ramadan berarti berakhirnya ibadah kita selama itu, atau ibadah itu akan berterusan walaupun selepas bulan Ramadan? Ini yang perlu untuk kita saling bermuzakarah pada malam hari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala khataba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqawlih فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. يعني إذا انتهيت من عمل فابدأ بعمل آخر لا تترك. وانصب يعني اتعب، النصب هو التعب. إذا فرغت من عمل فانصب يعني اتعب في عمل آخر. لماذا؟ لأن هذه الدنيا دار عمل وليس فيها حساب، وسننتقل إلى دار فيها حساب وليس فيها عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن وأفضل الخلق وأشرف الكائنات يأمره الله ويقول له فإذا فرغت فانصب. فإذا هذا أيضا توجيه لأتباعه وأمته وأحبابه أنه إذا انتهوا من عمل خير وعمل عبادي عليهم أن يبدأوا بعمل آخر ويتعبوا فيه حتى لا تنقطع صلتهم بالله، تبقى الصلة مع الله مستمرة. لأن المسلم في هذه الحياة الدنيا أعظم هدف عنده أن يعبد الله وأن يكون على صلة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'idza faragta fansab." Maksudnya adalah bila mana kamu wahai Muhammad selesai daripada amal ibadah kamu, maka hendaklah kamu memulai kepada amal yang lain. Diartikan adalah fansab daripada an-nasab, artinya adalah letih atau menyusahkan. Berarti yang dimaksudkan daripada ayat itu, bila mana selesai daripada satu amal, hendaklah kamu menyusahkan diri untuk mencari amal yang lain, berusaha untuk mencari amal yang lain untuk kamu lakukan amal perbuatan tersebut. Yakni tidak berhenti daripada satu amal ibadah dan berhenti daripada amal tersebut, tapi carilah amal ibadah yang lain dan hendaklah kamu berupaya, berusaha untuk sampai kamu letih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Disebabkan oleh kerana dunia ini adalah merupakan tempat untuk kita beramal, sementara akhirat adalah untuk kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia daru amal, dunia ini adalah rumah untuk kita beramal, untuk kita dihisab di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat adalah setelah dihisab tiada amal untuk kita beramal di akhirat nanti. Bila mana perintah tadi di dalam ayat Al-Quran, perintah kepada seorang yang merupakan penghulu kepada seluruh makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW, "Fa'idza faragta fansab." Bila mana sudah selesai daripada satu amal ibadah, carilah amal ibadah yang lain untuk kamu lakukan wahai Muhammad. Maka dapat difahami melalui ayat ini satu taujih, yakni satu arahan dari Allah kepada umatnya untuk kita mengikut kepada jejak Nabi Muhammad SAW. Bila mana selesai daripada satu amal yang baik, hendaklah kita mencari amal baik yang lain untuk kita lakukan, agar supaya hubungan kita tidak terputus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Muslim adalah tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah
dan sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah tersebut. إذن المطلوب من كل مسلم أن يستمر في عبادة الله بعد رمضان، لأنه يعبد الله ولا يعبد رمضان، لأن من كان يعبد رمضان رمضان ينتهي ويأتي رمضان آخر غيره وهكذا، لكن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الذي يستمر في عبادة الله يسمى من المستقيمين، من المستقيمين. والاستقامة أشرف منزلة يصلها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سئل: يا رسول الله، نرى الشيب بدأ في شعرك وأنت لست كبيرا في السن، لماذا الشيب في رأسك؟ فقال: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود وأخواتها. أي آية شيبته في هود؟ قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذه كلمة صعبة، فاستقم كما أمرت، يعني استمر واستدم على العمل الذي أمرك الله به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خشيته لله يخشى على نفسه أن لا يستطيع تنفيذ هذا الأمر، فكان يحسب له حساب، يفكر. هذا التفكير جعل الشيب يكثر في رأسه. قال: شيبتني هود وأخواتها، في قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. Apa yang diminta oleh Allah kepada setiap orang Islam adalah beristimrar, yakni sentiasa berterusan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan. Oleh kerana bila mana kita beribadah hanya di bulan Ramadan, maka Ramadan adalah akan habis dan akan pergi. Dan akan tetapi bila mana kita beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah adalah kekal abadi dan tidak pergi serta tidak sirna. Dengan demikian, orang Islam atau Muslim adalah orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Orang-orang yang dia beristiqamah atau orang-orang yang dia berterusan di dalam amal ibadahnya tak kira masa dan waktu, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang al-mustaqimin, orang-orang yang istiqamah. Istiqamah adalah satu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beberapa sahabat ketika nampak rambut putih pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat adanya rambut putih pada kepala kamu, sementara kamu ini tidak tua sangat, tetapi sudah nampak rambut putih atau uban." Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang menuakan aku atau yang menimbulkan tumbuhnya uban di kepala aku adalah surat Hud dan saudara-saudara surat Hud. Surat Hud itu banyak. Ayat manakah yang menuakan atau yang memunculkan warna putih atau uban pada rambut Rasulullah SAW? Disebutkan oleh Syekh tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Hendaklah kamu wahai Muhammad istiqamah seperti mana kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya berterusan di dalam beribadah kepada Allah seperti mana Allah memerintahkan kepada kamu. Baginda Rasulullah daripada sifat takutnya kepada Allah dan kekhawatirannya untuk tidak dapat menunaikan apa yang diperintah oleh Allah, sehingga sentiasa bertafakkur kepada ayat itu karena khawatir dirinya tidak mampu untuk istiqamah di dalam ibadah, sehingga
tafakkurnya baginda Rasulullah SAW adalah menyebabkan tumbuhnya rambut putih di kepala baginda Rasulullah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu ayat yang ada di dalam surat Hud tadi, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu wahai Muhammad istiqamah tidak seperti mana diperintah oleh Allah. Inilah kata baginda Rasulullah yang menyebabkan rambut putih muncul di kepala aku. أكرم الله المستقيمين بكرم عظيم وكثير ربما لا يتسع الوقت لذكره، لكن نذكر كرما واحدا من كرم الله على المستقيمين، أن الله جعل المستقيم يتعامل مع الملائكة، والملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنه ملائكة مكرمة عند الله. فالمستقيم أكرمه الله بأن يتعامل مع الملائكة. كيف؟ الله تبارك وتعالى يجعل الملائكة دائما تتواصل مع المستقيمين وتنزل عليهم، تنزل عليهم في اليوم وفي الليلة وفي النوم وفي السوق وفي المسجد، تنزل إليهم الملائكة. لكن أصعب مواقف ثلاثة يمر بها المسلم ربما يجد شيء من الصعوبة والوحشة، فهذه المواقف الثلاثة الصعبة تنزل بها الملائكة لتبشر المستقيم وتطمئنه. ما هي المواقف الثلاثة؟ أولا عند النزع، يعني عند الموت، هذا لما يبدأ الإنسان بالنزع والروح تخرج ابتداء من الرجل إلى الركبة إلى أن تصل إلى الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي هذا العظم، عظم الترقوة، يعني الروح بدأت تخرج، وهنا يجد صعوبة، هذه سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مخلوق عند الله تبارك وتعالى، وكان يجد صعوبة في سكرات الموت، فالملائكة تنزل على المستقيم بالبشارة. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية في القبر، لما يوضع الإنسان في قبره ويضعون عليه التراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يبقوا عند القبر مقدار نحر جزور، جزور يعني البعير، فمقدار ذبحه ممكن نصف ساعة ممكن أكثر. يقول لا تذهبوا، ابقوا على القبر، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بعد أن يضعون عليه التراب الملائكة تأتي للسؤال. هذا السؤال صعب، مثل الطالب بالامتحان إذا لم يكن متهيئا لا يعرف الإجابة، فالملائكة تسأله تمتحنه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من إخوانك؟ من أخواتك؟ ما فرائضك؟ فإذا كان من أهل التقوى والاستقامة تأتي الملائكة مباشرة تعينه على رد الجواب، تأتي الملائكة تعينه على رد الجواب. هذه المحطة الثانية. المحطة الثالثة بعد أن يقوم من القبر، هذا البعث والنشور، يذهب إلى مستقبل مجهول لا يعرف، هل إلى الجنة أم إلى النار، أمامه وزن، أمامه حساب، فالملائكة تأتي تطمئنه حتى لا يخاف. لذلك عبر الله عن هذا بقوله:
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu عليهم الملائكة. تتنزل، ما قال تنزل، يعني هذا في لغة العرب تنزل ممكن مرة واحدة. تتنزل مثل ما نقول فلان يتعلم. كيف يتعلم؟ يعني مسألة بعد مسألة بعد مسألة يتعلم. هذا يسموه التكثير ومراحل. هنا ما قال الله تعالى تنزل عليهم الملائكة، لو قال تنزل يعني ممكن مرة واحدة، لكن قال تتنزل بصيغة المبالغة، يعني دائما هي في نزول على المستقيم، دائما تنزل عليه، وهذا طبعا كرم من الله تبارك وتعالى. Can I ask this brother can come closer because they're very beautiful. Come closer. Terlalu banyak anugerah dan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bila mana kita bahaskan satu demi satu tentang anugerah tersebut, maka masa tak akan mencukupi kepada pemberian yang terlalu banyak yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Akan tetapi sedikit ingin dibahaskan tentang sebahagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beristiqamah adalah orang yang mempunyai sifat istiqamah di dalam beribadah kepada Allah adalah dia sentiasa berada hampir dengan para malaikat dan mempunyai hubungan yang rapat dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang bertugas hanya menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempunyai sifat istiqamah di dalam ibadahnya adalah mempunyai hubungan yang erat dan rapat kepada malaikat-malaikat yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah tersebut kepada orang yang istiqamah di mana-mana saja. Di dalam rumah, di dalam tidur, di dalam masjid, di pasar, di mana saja orang yang istiqamah sentiasa mempunyai hubungan yang rapat dengan para malaikat. Akan tetapi di tiga tempat, yang tiga tempat itu sangat menyulitkan dan menyusahkan kepada manusia di dalam hidup ini, malaikat di tiga tempat yang sangat sulit itu akan menghampiri kepada manusia tersebut. Tiga tempat yang dimaksudkan adalah di tiga tempat itu seorang manusia akan dan pasti sangat memerlukan kepada orang yang menghibur kepadanya di tiga tempat ini. Yang pertama adalah ketika ruh akan dicabut oleh malaikat al-maut. Ruh akan keluar bermula daripada kaki, naik kepada lutut, terus naik ke atas sehingga kepada at-taraqi. Kalla idza balagatit taraqi, yakni ruh bila mana sampai kepada at-taraqi, yakni kepada tulang bahu yang menghampiri kepada al-hulqum. Maka dengan demikian ketika dalam keadaan ruh itu dicabut oleh malaikat al-maut, dan pada saat yang demikian adalah merupakan saat yang sangat genting yang dihadapi oleh manusia, yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri adalah mengadu akan kesusahan pedihnya sakaratul al-maut itu sendiri. Di saat yang seumpama itu, malaikat akan menghampiri kepada orang yang istiqamah untuk memberikan kabar. Yang kedua adalah ketika berada di dalam kubur. Ketika seorang mayit berada di dalam kubur dan ditutup oleh tanah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berada di atas kubur seseorang yang sudah dikuburkan selama seekor onta itu disembelih dan dibahagikan dagingnya. Berapa lama seekor onta bila mana disembelih dan dibahagikan dagingnya, selama itu seseorang digalakkan untuk berada di atas kubur
Dan Nabi SAW bersabda, mintalah doa kepada Allah untuk saudaramu ini, sesungguhnya dia sedang ditanya sekarang ini. Para malaikat akan datang menanyakan kepada si fulan yang berada di dalam kubur itu, dan itu adalah merupakan satu saat yang sangat sulit dan sangat berat kepada seseorang yang berada di dalam kubur. Umpama seorang yang masuk dalam exam, kalau dia tak siap maka dia pun dalam keadaan gelisah. Pada saat yang demikian itu seseorang berada di dalam kubur, bila mana dia tergolong daripada orang istiqamah, akan didatangi oleh malaikat untuk menenangkan keadaan dia di dalam kubur dan dibantu untuk dapat menjawab soalan-soalan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dibantu oleh malaikat untuk dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Tempat yang ketiga yang sangat susah dan sulit adalah setelah bangkit daripada kubur. Seseorang yang bangkit daripada kubur, dia berada dalam keadaan kebingungan, tak tahu nak pergi mana. Di hadapan dia ada sirat, ada hisab, ada neraka, ada syurga, tak tahu nak pergi mana. Dalam keadaan kebingungan seumpama itu, malaikat akan datang untuk menghampiri dan memberikan kabar gembira serta membimbing untuk tidak takut kepada apa yang akan dilalui daripada tempat-tempat yang akan dihampiri. Yang demikian itu adalah kita dapat petik daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqamah di dalam kalimat itu, maka dia akan dihampiri berkali-kali oleh malaikat untuk memberikan kabar gembira, untuk tidak takut dan tidak sedih. Terimalah kabar gembira dengan syurga yang kamu telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Dikatakan di sini tatanazzalu. Tatanazzalu artinya adalah turun berkali-kali. Tak dikatakan turun, tapi dikatakan turun berkali-kali. Bermakna malaikat akan sentiasa menghampiri kepada orang tersebut lebih daripada sekali. Allah tak sebut yanzil, yakni malaikat itu turun. Kalau turun hanya sekali. Tapi dikatakan tatanazzal, yakni turun berkali-kali, membuktikan bahwasanya orang istiqamah itu akan mempunyai hubungan yang erat dengan malaikat dan sentiasa ditemani pada saat-saat yang sangat genting. فلما تنزل الملائكة في هذه المحطات الثلاثة ماذا تفعل الملائكة؟ تأتي بسبعة أمور للمستقيم، والسبعة أمور نذكرها بشكل سريع من واقع الآية الكريمة. أولا ألا تخافوا. ما معنى لا تخافوا؟ بعدين بعده ولا تحزنوا. ما الفرق؟ ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف هو ألم النفس من مستقبل مجهول، ولذلك نبي الله يعقوب قال إني أخاف أن يأكله الذئب، يعني موضوع مستقبلي، فألم النفس من شيء مستقبل. فالملائكة تقول لهم أنتم قادمون نعم على مجهول، لكن لا تتألموا، لا تخافوا من هذا المستقبل الذي تقدمون عليه، فإن لكم إن شاء الله رضوان من الله ومغفرة وجنة، وقادمون على نعيم الله وكرمه. ألا تخافوا ولا تحزنوا. الحزن ألم النفس عن شيء مضى، تركتم الأهل وتركتم المال وتركتم الديار وتركتم الأحباب وتركتم ما كنتم فيه، لا تحزنوا عليه، فإن الله سيعوضكم ما هو أفضل وأعلى رتبة، فإن الله سبحانه وتعالى كريم سيكرمكم بما قدمتم من عمل خير ومن استقامة. إذا لا تحزنوا على ما تركتم ولا تخافوا مما أنتم قادمون عليه. هاتان بشارتان من الملائكة. Malaikat akan datang kepada orang-orang yang istiqamah ini untuk membawa 7 perkara. 7 perkara itu yang tercantum di dalam ayat yang tadi dibacakan. Di antaranya adalah alla takhafu, jangan kamu takut.
Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Apa perbezaan antara takut dengan sedih? Syekh mengatakan bahwasanya al-khauf, takut itu adalah perasaan yang menyusahkan hati kita atau perasaan khawatir di dalam hati kepada perkara yang ada di hadapan yang dia tak tahu apa perkara yang ada di hadapan itu. Ini takut. Oleh karena itu Nabi Yaqub alaihissalam ketika memberitahukan kepada anaknya ketika mereka ingin membawa Yusuf, maka Yaqub berkata, aku takut akan berlaku kepada Yusuf dimakan oleh serigala. Dia belum dimakan lagi, yakni perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Maka ini adalah artinya takut. Dalam keadaan ini, seorang yang berada di dalam kubur dan dia termasuk orang yang istiqamah diberikan kabar gembira untuk tidak takut kepada perkara yang mungkin kamu khawatir yang ada di hadapan kamu. Jangan takut, kata para malaikat. Di hadapan, walaupun di sana ada perkara-perkara seperti hisab dan sebagainya, dia tak tahu, akan tetapi malaikat memberitahukan kepada orang yang istiqamah itu, jangan kamu takut kepada perkara yang akan berlaku di hadapan sana yang kamu tak tahu. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, pengampunan, nikmat dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Apakah sedih itu? Sedih adalah perasaan kekhawatiran di dalam hati kepada perkara yang sudah berlalu, yakni sudah di masa lampau. Seorang yang berada di dalam yang sudah meninggal dunia ataupun seorang berada dalam keadaan sedih seperti seorang adalah dia yang meninggalkan rumah, meninggalkan ahli keluarga. Maknanya dia sedih karena berpisah dengan ahli keluarganya, rumahnya, hartanya dan lain sebagainya. Dia dalam keadaan sedih kepada perkara yang sudah berlalu, bukan dia takut kepada perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Ini perbezaan antara sedih dan juga perasaan takut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui para malaikat kepada orang-orang istiqamah untuk tidak takut kepada perkara yang akan berlaku di hadapan dan tidak merasa sedih kepada perkara yang sudah yang ditinggalkan daripada ahli keluarganya. Orang yang istiqamah itu diberikan kabar gembira oleh para malaikat untuk tidak takut menghadapi apa yang ada di hadapan dan tidak merasa sedih kepada apa yang sudah ditinggalkan. الأمر الثالث الذي تأتي به الملائكة على المستقيمين هي البشارة بالجنة. والبشارة بالجنة هي من الله أولا، بشر المتقين بالجنة، لكن الملائكة تأتي لتؤكد هذه البشارة حتى لا يبقى المستقيم في شك، هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، يبقى يعني في شك. لا، الملائكة تقول له إن الله إذا وعدك وعدا لا يخلف الميعاد، أنت من المتقين، أنت من المستقيمين، إذا أنت من أهل الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى؟ في الدنيا. الله تعالى أنزل القرآن وبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر المتقين المستقيمين بالجنة، فالملائكة تأتي لتؤكد هذه البشارة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طبعا هذه مسائل لغوية لا نريد أن نثقل عليكم، ما قال وأبشروا بجنة، بالجنة، وهذه آل تسمى العهدية، يعني الجنة المعهودة التي بشركم الله بها ستنالونها بعد قليل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang ketiga yang dibawa oleh malaikat kepada orang-orang yang istiqamah adalah kabar gembira dengan surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi datangnya malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah adalah untuk lebih menguatkan lagi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga orang yang istiqamah itu tidak lagi merasakan keraguan akan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dipastikan, dikuatkan oleh malaikat kepadanya agar supaya dia itu merasa yakin akan janji Allah Subhanahu
wa ta'ala kepada dia untuk mendapatkan syurga, yaitu di dalam firman-Nya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira wahai orang-orang yang istiqamah dengan syurga sebagaimana kamu telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Ini berita disampaikan oleh Allah kepada mereka yang masih berada di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah, memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqamah ketika mereka berada di dunia. Saya tidak ingin membahas secara detail berkenaan dengan bahasa Arab penggunaan kalimat al-jannah itu, dia menggunakan al-jannah atau bil jannah, tidak dikatakan bi jannah, menggunakan alif lam yang disebutkan dalam bahasa Arab, artinya alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah bermakna alif lam yang menunjukkan kepada syurga yang sudah memang nyata dan sudah ada, khas disediakan kepada orang-orang yang istiqamah. Maka dengan demikian syurganya sudah ada, hanya menunggu orang-orang yang istiqamah tadi, bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan kepada orang-orang yang istiqamah itu dengan syurga tertentu kepada mereka orang-orang yang istiqamah. Al-amr al-rabi' أن المبشرين يعرفون أنفسهم للمستقيم. يعني أنت لو اتصل بك أحد بالتليفون يبشرك أنك أصبحت وزيرا. من أنت؟ يقول لك لا داعي أن أقول لك، تبقى البشارة ناقصة، يعني لك رغبة تتطلع إلى أن من هذا الذي بشرك حتى ترى مدى قوة الخبر، هل صادق أو كاذب، صحيح أو يعني مشكوك فيه. فهنا الملائكة بشرت المستقيم، لا تخافوا لا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ يريد أن يعرفهم. الملائكة تعرف نفسها، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كنا نصطحبكم في الدنيا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كنا معكم نشهد صلاتكم، نشهد دعاءكم، نشهد قيامكم الليل، نشهد صدقاتكم، نشهد كل عمل تتوسلون به إلى الله، نشهد حبكم لله ولرسوله وللصالحين من عباده. إذا نحن أولياءكم. الولي يعني النصير المساعد. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، فكما كنا في الحياة الدنيا بأمر الله سننصركم في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الموضوع الرابع. Yang ketiga yang dibawa oleh malaikat kepada mereka orang-orang yang istiqamah adalah malaikat itu akan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang istiqamah dengan kabar gembira yang dibawa oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. Contohnya adalah kalau seseorang mengatakan kepada orang lain, mengatakan kamu setelah dipilih untuk menjadi menteri, maka orang yang diberi kabar gembira itu tentunya tidak akan mudah untuk menerima berita tersebut, melainkan ia sudah memastikan siapa yang memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Kalau tak diberitahu siapa yang memberikan kabar gembira, maka orang yang memberi kabar gembira tak percaya. Tapi bila mana yang memberikan kabar gembira itu memberitahukan siapa dia, maka dengan kedudukan si pemberi kabar gembira, orang yang diberi kabar gembira akan percaya. Malaikat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang istiqamah untuk tidak takut dan tidak sedih, dan terimalah kabar gembira syurga, memperkenalkan dirinya kepada mereka orang-orang istiqamah di dalam firman-Nya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah awliya'ukum, penolong-penolong kamu di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman lahu mu'aqibatun, bagi manusia mu'aqibat, yakni malaikat yang menjaga kepada manusia, silih berganti menjaga kepada manusia, siang malam dijaga oleh malaikat. Malaikat menjadi saksi kepada manusia di dalam doa mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam salat mereka, di dalam puasa mereka, dalam amal ibadah mereka, dalam kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kepada as-salihin. Yang menjadi saksi kepada seluruh amal perbuatan manusia itu adalah
para malaikat, maka malaikat memberikan janji, sebagaimana kami para malaikat menjadi penolong kamu, penjaga kamu di dunia, demikian juga di akhirat kami juga akan menjaga kamu. أما الأمر الخامس والسادس الذي تأتي به الملائكة فهو أن المستقيم يحب أن يطلع على بعض التفاصيل التي في الجنة. ماذا في الجنة؟ ماذا سأحصل عليه من نعيم في الجنة؟ فالملائكة تختصر الجواب لأنه ماذا يذكرون لهم؟ الجنة فيها نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاختصرت بعبارات مختصرة جدا. تقول الملائكة للمستقيم: هذه الجنة لكم فيها ما تشتهون، أي شيء تشتهيه نفسك ستحضره لك الملائكة بأمر الله. هناك الجنة ليس فيها حرج، ليس فيها حدود، لا حدود زمانية ولا حدود مكانية، وإنما ما تريد يحضر، ما تشتهيه موجود. طيب لكم فيها ما تشتهون. طيب تشتهي أنفسكم أيضا ربما شيء يعني غير موجود في الجنة، لكن يخطر في قلوبكم أنه والله لو موجود نحبه نريده، أيضا يحققه الله لكم. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الموجود، ولكم فيها ما تدعون من شيء غير موجود يوجده الله لكم إكراما لكم. إذن هذا الأمر الخامس: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الأشياء الموجودة. وهذا طبعا في تفصيل كثير، لكن نحن نذكر هذا بشكل موجز. هذا ما تشتهيه أنفسكم الموجود، وما تدعون ما ستطلبونه مستقبلا وربما هو غير موجود سيوجده الله لكم إكراما لكم. Yang kelima dan juga yang keenam yang dibawa oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah adalah terkadang orang-orang yang istiqamah tadi setelah mendapatkan kabar untuk tidak takut, tidak sedih, kabar gembira syurga, dan diberitahukan yang memberikan kabar gembira adalah malaikat. Mungkin orang mendapat kabar gembira tadi adalah ingin tahu lebih detail lagi tentang syurga itu macam mana keadaannya. Para malaikat tidak memperdetailkan jawaban yang untuk diberikan diberitakan kepada orang istiqamah tadi, karena hakikat daripada syurga itu adalah tak akan nikmatnya, tak ada mata yang pernah memandang, telinga yang pernah mendengar, dan tidak pernah pun terlintas dalam hati manusia itu akan kenikmatan syurga. Akan tetapi al-malaikah memberikan jawaban yang sangat singkat dan sangat ringkas, yaitu bagi mereka orang-orang yang istiqamah tadi adalah lakum fiha ma tashtahi anfusukum, yakni bagi kamu apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang menjadi kehendak kepada kamu akan diberikan, akan dihadirkan oleh para malaikat. Kita tahu bahwasanya di surga ini adalah tak ada batasan di dalam segala kenikmatan, tak dibatasi dengan masa, tak dibatasi dengan tempat. Apa saja yang kita minta akan dibawakan oleh para malaikat kepada orang yang istiqamah tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dua perkara. Yang pertama adalah bagi kamu apa saja yang kamu inginkan daripada perkara yang ada. yakni perkara yang ada, yang kita tahu benda itu ada, akan dibawa oleh para malaikat untuk diberikan kepada orang yang istiqamah tadi. Akan tetapi bila mana terlintas di dalam hati orang yang istiqamah tadi apa yang dia inginkan, mungkin benda itu tak ada. Allah akan adakan apa yang terlintas di dalam hati orang itu, benda itu tak ada, akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dikatakan lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dua perkara.
Allah akan memberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan, dan Allah akan menghadirkan perkara yang kamu sangka benda itu tak ada untuk diadakan untuk kamu. Yani Allah akan memberikan perkara yang ada untuk dihadirkan, dan perkara yang kamu sangka tak ada untuk diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu. Ini yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqamah. الأمر السابع الذي تأتي به الملائكة للمستقيمين أنها تطمئنهم هذه الجنة لا خروج منها. يعني ربما يظن أنه بعد شهر أو بعد سنة يخرج من هذا النعيم، فحتى لا يتألم تطمئنه الملائكة، تقول له نزلا من غفور رحيم. النزل في لغة العرب هو مسكن المقيم، لأنك حين تكون مسافرا في الطريق أو تمر ببلد فتستقر في أوتيل، هذا لا يقال له نزل، هذا يقال له دار يعني إقامة مؤقتة. لكن النزل في لغة العرب هو الذي تسكنه بصورة مستمرة. فالله تبارك وتعالى قال هذه الجنة نزلا لا تخرجون منها. ولذلك لما يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، يبعث الله ملكا ينادي يا أهل النار خلود ولا موت، مستمر العذاب خالدين فيها أبدا، ويا أهل الجنة خلود ولا موت يستمرون في النعيم. قال نزلا يعني ثابت لا تخرجون منه. هذا النزل ممن جاء، وهذا النعيم وهذا الكرم من غفور رحيم. يعني ما نلتم الجنة إلا بسببين: أن الله غفر ذنوبكم، وأن الله تجلى عليكم بالرحمة. بمعنى أنت اعمل واعبد الله، لكن لا تقل أنا سأدخل الجنة بعملي وأدخل الجنة بصلاتي، هذه مطلوبة، تعبد الله. تبقى أنك تدخل الجنة برحمة الله وبفضل الله. من الذي يغفر ذنبك؟ هو الله. من الذي يرحمك؟ هو الله. من الذي يدخلك الجنة؟ هو الله. إذن هذه الجنة نزلا من غفور رحيم. Perkara yang ketujuh yang dibawa oleh para malaikat adalah menenangkan kepada kerisauan yang mungkin ada kepada orang yang istiqamah ketika berada di dalam syurga. Mereka ditenangkan bahwasanya mereka tak akan keluar daripada syurga, karena mungkin bila mana mereka masuk ke dalam syurga, mungkin mereka akan menyangka kenikmatan ini hanya sementara, sesaat, sebulan, setahun, atau beberapa saat. Maka para malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan syurga itu kekal selama-lamanya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan diartikan adalah al-maskan lil muqim, tempat atau rumah tinggal bagi mereka penghuni rumah itu, tuan rumah itu. Nuzul artinya rumah bagi tuan rumah. Kita kalau bermusafir dan kita duduk di hotel atau di mana-mana, tak dikatakan hotel itu adalah rumah kita atau tempat yang kita kekal berada di sana. Kita tetap akan berpindah daripada tempat tersebut, karena hotel adalah merupakan tempat sementara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan nuzulan, yakni apa? Rumah yang tetap. Apakah rumah yang tetap itu? Adalah syurga tadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqamah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisytiharkan kepada mereka yang berada di dalam neraka, dengan dikatakan kepada mereka, wahai penghuni neraka, kamu kekal berada di sana dan tak akan ada kematian lagi. Allah akan menyeru juga kepada mereka penghuni syurga, wahai penghuni syurga, kamu akan kekal berada di sana dan tiada lagi kematian. Daripada siapakah nuzulan tadi?
atau surga dan kekal penghuninya berada di dalam surga, siapakah yang memberi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ghafurin rahim, dari yang maha pengampun dan maha penyayang. Idan, yang menyebabkan seseorang istiqamah, yang istiqamah tadi berada di dalam surga, kekal berada di dalamnya, dua sebab. Yang pertama adalah pengampunan Allah, yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan kita, bukan salat kita, bukan apa saja amal ibadah yang kita lakukan. Memang itu penting untuk mendapatkan pengampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tak boleh nak mengatakan seseorang masuk surga dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mengampunkan dosa kita? Allah. Siapakah yang merahmati kita? Allah. Siapakah yang memasukkan kita ke dalam syurga? Allah. Maka dengan demikian Allah lah yang hanya memasukkan kita ke dalam syurga, bukan amal ibadah kita. في نهاية هذه الكلمات المتواضعات بحضور المشايخ نكرر شكرنا ودعاءنا لفضيلة أخينا سماحة الشيخ السيد عفيف الدين الجيلاني على هذا اللقاء المبارك بهذا الجمع المبارك بهذه الوجوه المنورة بتقوى الله ومحبة الله ورسوله ومحبة عباده الصالحين. ومما يزيد هذا المجلس بركة أن نتشرف بحضور سماحة السيد الشيخ أحمد العلوي المالكي الذي تشرفنا بحضوره الآن، ومن المفاجآت ما يسر القلب ويقر العين، وهذا أيضا من حسنات وفضائل أخينا الشيخ السيد عفيف الجيلاني، لأنه يجمعنا بالصالحين وبالعلماء وبالفقهاء، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. ويفترض أن تكون الكلمة له، لكنه إن شاء الله يتواضع تواضع العلماء ويسمع هذه كلمات متواضعة، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وندعو الله تبارك وتعالى بالتوفيق والسداد. نقول الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بلقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا بمحبته وشفاعته، اللهم اسقنا جرعة من مائه لا من ماء حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا معه في الدنيا والآخرة، واجعلنا معه في مستقر رحمتك وتحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penghujung kata-kata saya ingin mengulang lagi ucapan terima kasih kepada Syekh Afifuddin Al-Jailani yang telah menghimpunkan kita dalam perhimpunan yang penuh dengan barakah ini, dengan wajah-wajah yang dipenuhi dengan cahaya ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada para salihin, dan juga yang menambahkan lagi berserlinya majlis ini dan juga bertambahnya barakah majlis ini pada malam hari ini adalah hadirnya Fadilatul Syekh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang merupakan satu perkara yang tidak disangka-sangka. Kedatangan beliau ini ke tempat ini adalah lebih lagi menyerlikan majlis kita, menggembirakan hati, dan ini adalah merupakan juga bahagian daripada usaha Fadilatul Syekh Afifuddin Al-Jailani yang telah menghimpunkan kita dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dan juga
sepatutnya yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini adalah Fadilatul Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, akan tetapi beliau adalah merupakan orang-orang yang dikenal dengan tawadhu'nya, dan kita pun ingin juga mendengar kata-kata mutiara daripada beliau. Dan kalimat tadi diakhiri dengan doa, lebih kurang terjemahan saya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Doktor, Allah yarfa'akum wa barik fikum. Alhamdulillah, we have heard the blessed wisdoms from our Sheikh Professor Dr. Abdul Razak.